topik pagi ni memang sinonim dengan penjawat-penjawat awam yang mana kita akan kongsikan, kita akan berdiskusi berkenaan dengan pembiayaan perumahan sektor awam. Jadi bagi tuan-tuan perempuan yang mungkin ada saudara mara ke, ada kawan-kawan ke yang mungkin bekerja di sektor awam nak tahu cara macam mana kita nak membuat permohonan pembiayaan dengan lembaga pembiayaan perumahan sektor awam dan juga dalam masa yang sama apa dia punya syarat-syarat yang dikenakan, bagaimana proses permohonan pembiayaan itu boleh dibuat dan bagaimana kami para peguam menjalankan urusan untuk menyediakan perjanjian pinjaman perumahan dengan LPPSA. Jadi insyaAllah pagi ni kita akan kupas topik tersebut. Ada 8, kita ada 8 topik yang kita akan cover insyaAllah kalau diberi kesempatan, ya. So kita pergi pada next substantif tu. First thing first, saya nak disclaim sedikit, segala apa orang cakap material dan maklumat dalam kita punya perkongsian hari ini, kita menggunakan sumber rujukan of course daripada LPPS sendiri. Kalau kita tengok, kalau dah masuk dalam sistem, kita boleh tengok dekat situ setakat 31 Mac 2021, itu adalah sumber rujukan yang terkini daripada LPPSA. So sekali lagi, saya ingin buat disclaimer, segala apa-apa perkongsian kita hari ini adalah berdasarkan daripada rujukan LPPSA, ya tuan-tuan dan perempuan semua, adik kakak. Sekarang ni kita pergi kepada tips yang pertama, iaitu syarat pembiayaan. Siapakah yang boleh apply ni? Kan penjawat awam government. Kalau persoalannya ni akan banyak, sama ada dia layak ke tak layak ni. First thing first, siapakah yang layak mohon? Kalau kita semua boleh nampak, dia mestilah anggota perkhidmatan awam, pasukan polis, pasukan beruniform, angkatan tentera, of course, anggota pentadbiran persekutuan, maknanya di Putrajaya, anggota pentadbiran negeri, ADUN pun boleh, YB yang di-Pertua Dewan Rakyat, pekerja badan berkanun dan pihak berkuasa tempatan. Badan berkanun ni GLC, pihak berkuasa tempatan sebagai contohnya Majlis Perbandaran, ya. Tapi dekat Majlis Perbandaran tu dia adalah syarat-syarat lain juga. Selepas syarat pembiayaan, kita nak tengok syarat pemohon. Dah bekerja jabatan awam, so dia nak tahu sama ada dia ni layak ke nak memohon. Pertama sekali, of course, dah bekerja sebagai penjawat awam, dia mestilah Malaysian citizen. Dia mestilah Malaysian citizen, parti tak boleh dilayan. Dan yang paling penting, dia bukan seseorang yang bankrupt ataupun dia ada hukuman yang berdasarkan dia punya hutang dia, dan of course dia tak mampu dari segi kewangan, ataupun sedang diambil tindakan tertatib yang membabitkan proses mungkin untuk dibuang kerja. Nombor 3, pegawai tetap yang sedang berkhidmat dan telah berkhidmat sekurang-kurangnya 1 tahun. Maksud dia macam mana? Maknanya dia bukan kontrak punya basis dan dia telah bekerja melebihi 1 tahun dan dia dah dapat surat berkenaan dengan tarikh pengesahan jawatan dia. Setiap penjawat awam ni kalau dia dah tetap, maknanya dia akan dapat tarikh pengesahan jawatan. So itu bila dapat tarikh pengesahan jawatan tu, maknanya secara tak langsung dia bekerja melebihi 1 tahun dan dia juga telah mendapat status jawatan tetap. Kawan-kawan, harap-harap boleh dengar ni, ya, clear. Dan kalau tak dengar, kita boleh rujuk kepada sini dan selepas ni pun kita akan ada sesi Q&A insya-Allah, ya. So far okay, boleh dengar suara. Thank you coach, thank you. Alright, kita pergi kepada continuation daripada syarat pembiayaan tu, ya. LPPSA ni dia punya kehebatan dia ni untuk penjawat awam, ya. Untungnya penjawat awam dia boleh apply 2 kali selama dia berjawatan dalam peringkat dalam jawatan kerajaan, ya. Dia boleh apply 2 kali kemudahan pembiayaan, tapi dengan syarat pembiayaan yang pertama tu mestilah dah selesai, baru boleh dia apply second loan. Dan dia ada 2 jenis skim pembiayaan, iaitu konvensional dan juga Islamik lah, ya. Perumahan sektor awam adalah konvensional dan SPPSAI adalah Islamik. Lepas tu ingin saya beritahu yang berkenaan dengan 2 kali punya kemudahan ni. Alright, contoh dia, pemohon ni dia nak apply yang second loan dia lah. Satu senario dia nak apply second loan sebab dia dah habis loan pertama dia. So
of course dia akan minta, akan tanya, biasanya pemohon dia akan tanya, Syah boleh tak you tolong check berapa I punya kelaikan maksimum untuk second loan I. Okay, so ini lebih teknikal ya kawan-kawan ya, tolong take note. Kalau untuk second loan dia, apa yang kita buat masa kita nak masuk dalam sistem pengiraan kalkulator kelaikan tu, kita kena minta maklumat dia berapakah loan dia yang pertama dahulu. Okay, bila kita dapat, let's say sekarang loan pertama dulu dia apply 200,000. Okay, so bila kita buat madang pengiraan kelaikan, kita masukkan loan pertama dia punya amount. Okay, dan lepas tu barulah kita dapat berapakah kelayakan maksimum untuk loan yang kedua. Contoh dia, kita buat pengiraan kelaikan bayar ni 750,000. Maksimum lah, maknanya untuk seorang penyewa awam, maksimum dia loan 750,000. Tetapi untuk permohonan yang kedua, kita kena tolak permohonan pertama punya amount. Ya, 200,000 contohnya dia punya permohonan yang pertama. So bermakna untuk pembiayaan yang kedua, dia cuma layak untuk apply 500 hanya untuk apply 550,000 saja. Walaupun loan pertama tu dah selesai kawan-kawan ya. So ingat, untuk second loan dia kena tolak loan yang pertama punya amount dan mestilah loan tu dah habis selesai. Okay. Alright, lepas tu kita pergi pada seterusnya, pindaan kelulusan. Pemohon tidak benarkan buat sebarang pindaan ya. Once dia dah dapat letter offer dan dia dah klik dalam sistem terima dan dia dah tanda tangan borang penerimaan, dia tidak dibenarkan membuat sebarang pindaan ke dalam sistem, melainkan kalau dia nak terpaksa batalkan semula untuk kalau dia nak buat permohonan yang baru ya. Okay, next kita tengok satu lot ataupun satu unit hartanah untuk syarat pembiayaan. Maksud dia dekat sini macam mana? Maksud dia, kalau seseorang tu dia layak 750,000. Okay, dia nak beli rumah harga 300,000. So dia cakap, Syah, since I layak 750,000, boleh tak I beli 2 unit baru 600,000? Tak boleh, cik, minta maaf cik. Cik hanya boleh beli dalam satu-satu masa dengan FPC hanya satu lot tanah ataupun satu unit tanah sahaja. Ya, itu adalah syarat-syarat pembiayaan dia. Sorry tuan, bagi saya seminit tuan ya. Boleh. Okay, sementara kita tunggu Cik Syah minum air sekejap. Saya keluarkan sekejap muka saya ni lah saya minta maaf banyak-banyak sebab audio ni saya cuba nak adjust. Saya rasa mungkin di tempat Cik Syah tu ada kata apa mic punya isu. Tapi tak apa, jangan risau sebab kita akan sharekan slide yang Cik Syah kongsikan kepada kita ni dalam Telegram channel saya. Jadi tuan-tuan perempuan mungkin yang belum join Telegram channel saya tu boleh masuk ke Telegram channel saya untuk mendapatkan slide yang dikongsikan ni. Okay, saya dah masukkan di ruangan bawah ni. Kalau tuan-tuan tengok dekat kita punya ticker ni ada tulis t.me/Coach Aizat. Itu adalah Telegram channel saya. Jadi tuan-tuan perempuan boleh masuk ke Telegram channel saya untuk mendapatkan slide presentation yang dikongsikan oleh Cik Syah tu. Dan kita akan masukkan slide presentation tersebut di dalam Telegram channel selepas rancangan live kita ni lah. Okay. Cik Syah dah okey dah Cik Syah? Okay, beres. Thank you tuan. Thank you coach. Alright. Okay, kita keluarkan balik. Yeah, shall I continue? Boleh, silakan. Alright, so kita pergi kepada next syarat pembiayaan. Okay, yang pertama kita tengok kat situ tempoh pembiayaan pertama. Okay, tempoh pembiayaan pertama maksimum adalah 35 tahun ataupun sehingga umur 90 tahun yang mana terdahulu. Ini applies untuk skim pension. Ya, sebab penyewa awam ni dia ada dua. Ada yang ambil skim pension dan dia ambil KWSP. So dia ada perbezaan dekat situ ya. Nanti saya cerita kat mana perbezaan dia. Dan untuk skim KWSP, dia boleh pergi maksimum loan untuk 35 tahun ataupun sehingga tamat tempoh perkhidmatan mana-mana terdahulu. Okey, contohnya seorang ni dia berumur 45 tahun. Dia skim KWSP. Alright, kalau skim KWSP, dia cuma boleh apply loan sampai umur dia 60. Ya, so maknanya dia cuma ada 15 tahun saja. Manakala kalau dia ambil skim pension, dia berumur 45, okey, dia boleh apply sampai umur 35 tahun punya tempoh, sampai umur dia 80 tahun. Ya, maksimum. So dekat sini tempoh yang panjang mengurangkan sedikit dia punya komitmen bayaran. Dekat situ ada beza dia. Kalau skim pension dan skim KWSP. Perbezaan dia di atas umur yang 40 tahun ke atas.
baru nampak perbezaan antara skim pencen dan skim WSP. Alright, itu untuk pembiayaan pertama. Pembiayaan kedua tak ada beza, cuma tempoh pembiayaan tu dipendekkan 5 tahun. Itu saja. Dan maksimum sampai umur 90 tahun yang mana terdahulu untuk skim pencen, manakala untuk KWSP sama juga, dia boleh pergi sampai umur 30 tahun untuk second loan dan sampai tempoh umur dia 60 tahun. Okay. However, do take note kalau kita nampak dekat situ ada dalam 3 segi tu. Pemohon yang telah mendapat pembiayaan daripada kerajaan negeri, badan berkanun dan pihak berkuasa tempatan. Iaitu pembiayaan pertama dia hanya layak mendapat pembiayaan kedua. Okey, dekat sini kalau kita nampak apa yang kita faham, okey, contoh yang macam tadi saya share yang pertama tadi, siapakah yang layak memohon tu. Okey. Dia kerja Majlis Pemandaran Suruhanjaya lah contohnya. Dia nak ambil loan FPSA yang pertama. Okey, dia baru first time dapat loan FPSA. Tetapi bila kita semak dengan dia, okey, dia dah apply loan dengan Majlis Pemandaran. Maknanya sebab apa Majlis Pemandaran sebenarnya contohnya dia ada skip perumahan dia sendiri. So untuk pilihan kedua ni dia nak ambil LPSA, automatically LPSA dia jadi second loan. Bermakna dia dah tak ada dah satu lagi kemudahan untuk apply second loan dengan LPSA Dah habis dah dia punya kelayakan. Alright. Itu kena take note kawan-kawan Alright. Dan yang penting dia layak memohon selagi bergelar penjawat awam. Permohonan diterima sebelum bersara. Tapi bersara berapa lama ni? Lagi setahun kalau saya nak bersara boleh ke? Kalau lagi 5 bulan saya nak bersara boleh ke? Kan? Okey. Mengikut pada pengalaman kami di Tulus Jadi Services and Consultancy ni, okey, kita pernah handle seorang ni dia nak bersara lagi 5 bulan. Dan alhamdulillah Tulus Jadi Services and Consultancy ni kami memang dikenali dengan speed kami. Speed untuk deliver apa orang cakap submission kepada basic. Yang mana kita berjaya bantu pemohon tersebut uruskan dia punya permohonan within a week. Alhamdulillah. Dan dalam tempoh sebulan tu dan 20 hari tu alhamdulillah dia mendapat kelulusan permohonan dia walaupun dia punya pencen in fact bulan 7 ni bulan depan dia dah pencen dan alhamdulillah permohonan masih boleh diterima selagi dia belum bersara, selagi dia ada lagi 6 bulan untuk sebelum bersara tu masih boleh apply PPSA ya. Dan pembiayaan adalah 100%. Makna dia ni apa dia pembiayaan adalah 100%? Bermakna kalau kelayakan dia tu adalah 500,000, dia boleh apply loan sampai 500,000 ya. Selagi dia tidak melebihi kelayakan dia. Alright. Pemakaian peguam berdaftar dengan LPPSA bagi memulakan dokumentasi cadangan tanah dimandatorykan. Wajib untuk pemohon LPPSA guna peguam yang hanya berdaftar dengan LPPSA sahaja. Iaitu senarai peguam daftar tu ada di dalam drop down menu di dalam sistem permohonan LMS LPPSA ya. Kita boleh pilih peguam yang berdaftar. Dan biasanya kalau untuk projek yang under construction panel dengan developer dan kebanyakannya lawyer-lawyer yang panel dengan developer untuk under construction ni dia dah berdaftar dengan LPPSA. So insyaAllah proses on that part shouldn't be any difficulties untuk para pemohon ya. Pelanggan tidak dibenarkan membatalkan pembiayaan setelah bayaran kemajuan 100% dikeluarkan. Okey, yang ini kalau dia insist jugalah. Dia kata rumah tu adalah tiba-tiba je dah start buat perhitungan dia nak tak jadi beli rumah tu kan. Dia dapat mimpi satu rumah lain lagi yang dia perlu beli kan. So kalau dia nak batalkan juga dia kena hubungi pihak LPSA dan adalah LPSA akan advise dia lah ada langkah-langkah mungkin dia kena bayar penalty ke benda-benda tu semua akan di-advise oleh pihak LPSA ya. So okey ya untuk saya ke slide yang seterusnya. Silakan teruskan. So far okey ya, tak ada apa-apa masalah sini. Kalau ada apa-apa nak tanya pun kita pergi last nanti insya-Allah ya. Okay, semua sementara Cik Syah kita nak share dia punya slide presentation tu, saya just nak pesan pada semua, kalau ada apa-apa pertanyaan yang ingin diajukan boleh masukkan di ruangan komen. Jangan risau tuan-tuan perempuan sebab hujung nanti sesi Q&A tu saya akan go through balik soalan tuan-tuan perempuan di ruangan komen tu untuk kita tanyakan pada Cik Syah lah insya-Allah. So teruskan type soalan-soalan anda dan masukkan di ruangan komen Okay, teruskan Syah. Thank you coach, thank you.
Alright, skop pembiayaan LPPSA. Okay, apakah yang LPPSA cover ya? Macam saya cakap di package pembiayaan dia apa dia? Pertamanya of course harga property itu. Okay. Satu lagi apa dia? Bayaran MRTT ataupun MRTA. Tapi kami ni terus jadi services and consultancy ni kami hanya menggunakan takaful ya MRTT. Alright, dan juga ada satu lagi iaitu LTSO, takaful pemilikan rumah. Itu pun adalah salah satu package yang di dalam skop pembiayaan LPPSA dan efektif 1 Januari 2018, yuran guaman pun adalah option kepada pemohon untuk masukkan dalam loan dia sekali. Sebelum 1 Januari 2018, yuran guaman pemohon kena gunakan cash lah untuk bayar. Alright. So sekarang ni dia ada pilihan sama ada dia nak gunakan LPSA punya loan untuk masukkan dalam dia punya jumlah yuran guaman ataupun dia nak bayar cash. Itu kita akan advise kepada pemohon dan kita berikan dia punya apa orang cakap, biar pemohon yang decide ya. Dan biasanya kalau yuran guaman yang tak mahal sangat tu pemohon lebih selesa untuk bayar sendiri ya. Tapi macam mana pun kami itu jadi services and consultancy adalah menjadikan satu tanggungjawab kami untuk memberi apa orang cakap memberi maklumat yang sebanyak yang boleh dan memastikan kami punya pemohon-pemohon ni faham bila dia mempunyai proses untuk submit dalam LPPSA. Itu yang penting supaya kurang ada kesilapan dan itulah kurang meminimaliskan apa-apa kesilapan ya, insya-Allah. Alright, so kita pergi kepada slide seterusnya. Alright. Okey, dasar pembiayaan perumahan LPPSA. Okey, rakan-rakan semua tadi saya dah beritahu jenis pembiayaan di LPPSA ni ada 7 jenis pembiayaan. Okey, cuma dalam presentation kita hari ni sebab masa suntuk saya akan share mungkin dalam beberapa jenis pembiayaan. Mungkin satu atau dua jenis pembiayaan saja yang kita akan sentuh ya. Contoh dia jenis satu, membeli rumah atau petak rumah kediaman yang telah siap. Ini kalau biasa bahasa yang biasa kita dengar ni subsale lah. Rumah yang dah ready ya, kita beli second hand rumah ataupun kita beli direct dengan developer rumah yang dah siap. Okey, itu jenis satu. Jenis dua, membina rumah atas tanah sendiri. Itu pun boleh apply LPPSA. Okey, jenis tiga, membeli rumah atau petak rumah kediaman dalam pindaan. Ini macam biasa under construction. Jenis empat, membeli tanah dengan tujuan membina rumah. Okey, saya pause kat nombor 4 ni. Kenapa? Okey, rakan-rakan, membeli tanah dengan tujuan membina rumah ya. Okey, ini kena clear. Contoh dia, seorang pemohon ni dia nak beli tanah untuk bina rumah. Okey. Tengok market value rumah tu, tanah tu 300,000. Dia semak-semak kelakan dia, apa-apa dia cuma boleh pergi 500,000 kelakan dia. Persoalannya kat sini, boleh tak dia beli tanah tu yang harga 300,000 tu dengan kelakan dia yang bernilai 500,000? Persoalannya, kalau dia beli tanah dengan tujuan membina rumah, dia tak boleh beli rumah tanah tu dengan harga 300,000. Kalau dia punya loan 500,000 ya, dia punya kelakan. Sebab kelakan seseorang untuk beli tanah hanyalah 50% daripada kelakan asal. Bermakna kalau kelakan dia 500,000, dia cuma boleh beli tanah tu dengan harga 250,000 sahaja. Okey kawan-kawan clear part tu ya. Alright, nombor 5 pula, menyelesaikan hutang pinjaman perumahan daripada bank ataupun institusi kewangan. Contohnya, sebelum masa apply tu dia mungkin kerja swasta, lepas tu dia dapat kerja government, 5 tahun selepas tu dia nak transferkan dia punya hutang di bank tu ke dalam untuk dibayar LPPSA. Okey, hutang dia tinggal 100,000. Tapi dia nak beli, masa dia apply loan tu harga rumah tu 300,000. Kalau dia nak apply gunakan transfer dia punya hutang tu ke LPPSA, dia cuma boleh apply amount 100,000 saja. Bahaki yang tinggal saja ya. Bukannya harga loan yang first dengan bank. Baki itu saja. Kalau 100,000 baki dia cuma boleh transfer 100,000 saja untuk LPPSA. That is nombor 5. Nombor 6, membina rumah di atas tanah yang dibeli melalui pinjaman LPPSA. So nampak tak rakan-rakan dia punya kaitan dia tu di antara nombor 4 dengan nombor 6. Sebab itulah dia cuma layak untuk gunakan separuh daripada dia punya kelakan masa dia beli tanah. Sebabnya bila dia apply nak bina rumah di atas tanah yang dia beli tu,
Itulah ada separuh lagi kelayakan dia yang dia boleh gunakan untuk allocatekan kepada kos pembinaan rumah dia. Ya, so itulah dia punya relate. Kenapa nombor 4 tu dia boleh apply 50% saja. Kan? Dan of course lah lepas dia beli tanah tu mesti nak buat rumah, takkan nak buat kebun ayam tu tak kan. So dia akan beli rumah. So kita allocate kan. Kerajaan ni adalah kerajaan yang prihatin. Kan? Yang mana dia dah faham kan kendak dan apa juga denyut nadi rakyat tu. Penyok-penyok awam ni dia sediakan, dia dah preparekan awal-awal dah, ya. So last but not least, jenis 7 membuat kerja ubah suai rumah atau petak rumah kediaman. Yang ini kebanyakannya, ini bukan kebanyakannya, ini memang kalau dia nak buat renovation. Okey, renovation kalau duduk di kondo ke apartment ke, renovation extension ni tak boleh buat lah. Okey, contohnya kalau dia duduk di landed property, dia nak buat renovation dan dia ada syarat-syarat dia sebab dia membabitkan third party iaitu kontraktor yang dia dah lantik, dan kontraktor itu mestilah berdaftar dengan CIDB dan dia ada syarat-syarat lain juga, ya, iaitu kalau kita nak pergi pada part 7 ni kita akan pergi kita akan buat macam apa, kita akan advise buyer yang betul-betul supaya dia clear tentang proses ni sebab dia banyak teknikal dan dia membabitkan pihak-pihak lain juga, ya rakan-rakan. So dekat sini dia ada 7 jenis pembiayaan. Terus jadi services and consultancy kami dah pernah handle daripada jenis 1 sehinggalah jenis 7, alhamdulillah. Dan biasanya kebanyakannya jenis 1 dan jenis 3, tetapi berdasarkan proses pengalaman rakan-rakan semua di Terus Jadi, kita dah handle daripada 1 dan jenis 7 dan kami berpengalaman, insya-Allah, ya, insya-Allah. So saya pergi kepada slide yang seterusnya, ya coach, rakan-rakan semua. Okey, sekejap yang Cik Syah beritahu ni tadi, maknanya tuan-tuan perempuan kena faham Tulis Jadi punya services ni sebenarnya adalah untuk membantu penjawat-penjawat awam yang mana mungkin tak berapa jelas tentang macam mana tata cara nak buat submission, nak buat loan application dan sebagainya. Jadi itu antara perkhidmatan yang disediakan oleh Terus Jadi. Dan sebenarnya tuan-tuan perempuan boleh menggunakan perkhidmatan tersebut ataupun tuan-tuan perempuan atas kebebasan sendiri boleh buat submission tu sendirilah kalau tuan-tuan perempuan tahu. Jadi tujuan saya panggil Cik Syah dan juga Terus Jadi ni adalah untuk memberi penerangan tentang bagaimana sebenarnya flow proses yang kita boleh buat tu, dan dalam masa yang sama bagaimana syarikat Terus Jadi ni boleh membantu tuan-tuan perempuan. Okay? So jangan salah anggap, jangan rasa bahawa kita nak buat apa-apa application kita kena go through Terus Jadi sahaja, bukan macam tu maksud saya. So itu sebenarnya antara kelebihan ataupun antara services yang dibuat oleh pihak Terus Jadi untuk membantu tuan-tuan perempuan. So tuan-tuan perempuan boleh gunakan ataupun terpulang nak buat sendiri pun boleh juga, tak ada masalah. Okey, teruskan Cik Syah. Thank you coach. Saya pun nak add a little bit juga masa yang coach share pasal servis Terus Jadi ni. Basically kami punya objektif very simple. Kita nak memudahkan proses yang membabitkan pinjaman perumahan sektor awam ni. Yang mana memudahkan partner-partner kami iaitu pihak lawyers, developers, pihak REN sendiri dan paling penting kepada pemohon aplikasi supaya memaksimumkan masing-masing punya kekuatan dan minimizekan apa-apa isu yang membabitkan proses teknikal dan proses operation admin yang berkaitan dengan aplikasi, insyaAllah. Itu yang paling penting. Bila kami boleh memberi khidmat nasihat dengan objektif untuk memudahkan segala proses-proses itu, insyaAllah, ya. So Terus Jadi services and consultancy. Rakan-rakan ingat ya kawan-kawan, Terus Jadi services and consultancy, dan thank you Coach Aizat sebab ada mention pasal servis kami. Okey, kita pergi kepada syarat mengikut jenis pembiayaan. Okey, rakan-rakan semua, kita sebenarnya tadi kita ada 7 jenis pembiayaan, tapi untuk dalam masa yang singkat ni masa mencemburi untuk kita share semua. So kita touch mana-mana yang part yang penting. Pembiayaan jenis 3, membeli rumah dalam pembiayaan. Ini biasalah under construction. Okey, iaitu dia beli daripada pemaju dan penting hak milik dah ada individu, strata atau induk, ya. Pemaju mesti dah ada lesen pemaju, dah ada APDL dan syarat guna tanah adalah bangunan. Ini biasa dalam APDL dan dalam title dan land sales tu dah ada dalam maklumat ni. Ini pula kalau pembelian daripada kontraktor, dia mestilah hak milik individu dan kontraktor sendiri punya sijil CIDB ataupun lesen kontraktor yang masih sah, ya.
Dan juga pendapat Kak Astrid itu, pembelian petak rumah kediaman dengan lot parkir berasingan dibenarkan. Okey, kalau kebanyakannya kalau beli rumah orang cakap apa high rise ni, dia ada package dia. Yang mana dia datang dengan satu parking. Tetapi dia kata kalau chain nak beli satu lagi parking pun boleh, dia ada harga dia. So, pemohon LPSA sampaikan benda tu pun kalau dia nak masukkan dalam loan pun boleh juga. Dia akan ada dua permohonan. Dia akan ada apa orang cakap, kita akan proseskan dua-dua tu sekali. Kita masukkan sekali dalam total permohonan LPSA dia. Bermakna dia akan buat permohonan untuk dia punya unit dan juga parking lot dia sekali. Iaitu pun as long as dia punya kelayakan tu mencukupi. Janganlah layak 300, beli rumah yang 350,000 memang confirm dah tak lepas. Kan itu potong telinga memang confirm yang saya cakap dia tak akan lepas terus. Okey. So next slide kita. Okey, clear dah jenis 3 ni, inilah syarat-syarat dia, very simple, straightforward. Okey. Sebelum tu saya nak beritahu juga tak apa, itu nanti kita touch pada last punya slide ni. Alright, amount kelayakan pembiayaan. So dia pun nak tahu macam mana kan, daripada payslip dia tu dia nak tahu berapa banyak gaji bersih yang dia boleh gunakan untuk allocatekan kepada komitmen bulanan untuk LPSA. Yang pertama sekali, pembiayaan dia yang pertama, ansuran bulanan tidak melebihi 60% daripada gaji pokok dan allowance tetap. Dan jumlah hutang tidak melebihi 80% daripada pendapatan bersih. Apa maksud dia? Bermaksud dia selepas lepas buat pengiraan, dia boleh bayar hanya 1,000 saja gaji bersih. So, untuk beli rumah tu dia boleh allocatekan 1,000 saja. Walaupun dia punya gaji bersih tu mungkin ada 2,000. Disebabkan mestilah ada balance 60% daripada gaji pokok selepas asuran bulanan tu ditolak juga. Ya. Dan jumlah hutang tu mestilah tak melebihi 80% daripada pendapatan bersih. Ya. Dan juga yang pertama ni, gaji bersih untuk semua peminjam sekurang-kurangnya 20% daripada pendapatan kasar. Ini pembiayaan pertama. Pembiayaan kedua dia pula lebih kurang sama, dia reducekan sedikit dia punya ansuran bulanan itu. Untuk memudahkan sebenarnya kita masuk dalam sistem calculator yang ada dekat dalam LMS dan dalam website LPSA. Itu lebih mudah, kita masukkan detail-detail dalam payslip dia, auto calculate. So supaya tidak adalah kesilapan dekat situ. Walaupun anggaran yang dikeluarkan oleh PSA itu tentang komitmen bulan tu hampir tepat, insyaAllah. Sebab itu belum final ya rakan-rakan. Final dia masa bila LO dikeluarkan oleh LPSA. Itu adalah dia punya final monthly commitment yang LPSA teruskan. Alright. Lepas tu pula kelulusan diambil bagi amount yang terendah. Apa maksud dia tu? Ini biasanya ni kalau membabitkan jenis satu, iaitu beli second hand ataupun biasanya beli second hand lah. Contohnya lah, Coach Aizat nak beli satu rumah ni 1.2 million harga dia, market value. 1.2 million. Tetapi owner tu dia kata dia nak 1.5 million. So Coach Aizat pun cakap apalah, ada Raisa ni, so dia bersetujulah untuk 1.5 million. Kita jangan ambil 1.5 lah, kita ambil maksimum lah harga LPSA 750,000 kan. So 750,000 harga rumah ni, tetapi owner nak jual 800,000. So apa yang boleh untuk first jenis satu ni, proses dia membabitkan pihak penilaian Jabatan Perumahan Pengurusan Hartanah. Iaitu dia adalah Jabatan Penilaian dilantik oleh kerajaan ya. Untuk LPSA kita takkan appoint private punya valuer. Dia adalah valuer yang dilantik oleh pihak kerajaan dan maknanya pegawai kerajaan yang akan datang untuk buat valuation. Dan kalau dia orang buat valuation, katakanlah harga rumah tu 750, bermakna harga rumah tu 700,000, walaupun Coach Aizat beli dengan harga 800,000, Coach Aizat hanya boleh buat loan berdasarkan harga yang diloloskan oleh JPPS, iaitu 700,000. Bukan walaupun Coach Aizat layak untuk 750,000 punya kelayakan, tapi disebabkan syarat ini adalah syarat yang ditetapkan oleh pihak LPSA, hanya amount yang terendah saja yang akan diluluskan, insya-Allah. So yang pasal JPPS, Jabatan Penilaian pun, kita pun biasanya kita akan advise juga kepada buyer tu untuk betul-betul discuss dengan owner rumah
Dan kalau boleh kita minta pihak owner sendiri membuat semakan dengan pihak Jabatan Penilaian tentang market value rumah dia. Ya, so itu lebih mudah dan buyer dan owner pun lebih tahulah, lebih clear, dan supaya bila ada proses jual beli itu dia lebih smooth orang cakap. Ya, yang pentingnya ingat di sini ya, perlu bagi untuk memudahkan dan meminimiskan proses ni yang in between ni di antara pembeli, pemohon dan juga parti-parti lain, insyaAllah. Okay, Cik Syah, saya nak mencelah sikit berkenaan dengan valuation JPPH ni. Okey, tuan-tuan puan bila kita cerita pasal perkhidmatan yang disediakan oleh Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta JPPH, dia sebenarnya menjurus pada dua aspek dalam pembelian rumah ni. Yang pertama, tuan-tuan puan, macam yang saya dah terangkan sebelum ni, semalam saya dengan Puan Salmiah menceritakan tentang yuran guaman dalam proses jual beli hartanah. Okay, saya dah terangkan perkhidmatan yang disediakan oleh JPPH adalah untuk menilaikan hartanah tersebut untuk tujuan taksiran duty stamp. Itu yang pertama. Okay, so maknanya kalau tuan-tuan puan nak beli rumah, rumah tu contohlah macam yang Cik Syah beritahu tadi, harga rumah tu mungkin 800,000 yang dijual oleh penjual tersebut. Bila kita masuk proses untuk adjudikasi ataupun proses untuk taksirkan nilaian duty stamp yang dikenakan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri, kita perlu melihat kepada berapakah sebenarnya nilai hartanah tersebut seperti mana yang ditaksirkan oleh pihak JPPH untuk menentukan berapa nilaian duty stamp yang perlu dibayar. Okey, itu aspek bidang kerja JPPH untuk menilaikan rumah tersebut berdasarkan kepada nilaian semasa untuk tujuan nak taksirkan duty stamp. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, macam yang Cik Syah baru ceritakan tadi, untuk tujuan menentukan berapa nilaian rumah tersebut bagi mendapatkan pinjaman dengan pihak LPPSA juga adalah tanggungjawab pihak JPPH. So maknanya untuk dua-dua tujuan ni tadi. Okay, katalah yang pertama tadi, bila kita nak beli rumah, kita dah dapat orang kata penilaian duty stamp untuk dikenakan kepada kita. Biasanya jumlah yang dikenakan ataupun nilaian yang dikenakan oleh JPPH tadi itu tak lari jauh. Tak lari jauh ataupun samalah sebab dia menggunakan perkhidmatan daripada JPPH tu untuk taksirkan duty stamp dan dalam masa yang sama untuk memohon pembiayaan dengan LPPSA pun JPPH yang akan menilaikan nilaian sebenar rumah tersebut lah. Okey, dan ada juga yang pernah bertanya dengan saya. Okey, JPPH ni biasanya dia nilaikan rumah tersebut, nilaian yang diberikan oleh JPPH tu slightly lower, kurang sikit berbanding dengan valuer swasta yang berada di luar. Okey, contoh katalah tuan-tuan puan buat pinjaman dengan nak compare kan lah berapa pinjaman yang tuan-tuan puan boleh buat dengan bank komersial dan berapa pembiayaan yang tuan-tuan puan boleh buat dengan LPPSA. Okey, kebiasaannya valuer di luar dia akan nilaikan nilaian semasa untuk rumah tersebut slightly higher, tinggi sikit berbanding dengan JPPH. Itu memang biasa macam tu. Jadi tuan-tuan puan, saya syorkan di sini sebab bila kita nak beli rumah biasanya kita akan tengok maksimum loan yang kita boleh apply. Itu memang biasalah. Saya pun kalau misalnya kata ada peluang untuk beli rumah, saya akan dapatkan pinjaman semaksimal yang mungkin. So saya rasa kebanyakan daripada kita macam tu. Tapi tuan-tuan puan kena faham, bila buat pinjaman dengan bank, biasanya nilaian yang diberikan oleh valuer swasta untuk pinjaman dengan bank biasanya lebih tinggi berbanding dengan valuer yang valuation yang dibuat oleh pihak JPPH. Okay, so itu yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan puan semua lah, bagi semua jelas kat situ. Okay, silakan Cik Syah, teruskan. Terbaik memang info yang terbaik. Saya pun dapat belajar juga ilmu baru juga. Thank you Coach Isaac. Okay, so seterusnya proses permohonan pembiayaan LPPSA. Okay, kalau tadi masa tuan-tuan tadi rakan-rakan semua sudah tengok kan, proses dia ni membabitkan, nampak mudah aja sebenarnya. Pertama sekali, pemohon dia perlu terima dan daftar. Maknanya dia kena daftar lah dalam sistem LPPSA dia. Ya, maknanya dia kena create dia punya ID, create password dia, okay, dan daftar dalam sistem LPPSA. Lepas dia daftar, dia pergi pada next step, proses submit permohonan dan untuk mendapatkan kelulusan. Submit permohonan ni dia adalah bahagian-bahagian maklumat-maklumat yang dia perlu isi.
So dekat sini salah satu apa orang cakap perkhidmatan yang kami daripada Terus Jadi Services and Consultancy ni, kami akan bantu pemohon kami. Okey, biasanya kita akan assist dia sebelum PKP, kita akan jumpa dengan buyer sama ada di sales gallery, di kedai mamak ke. Oh rindulah kena dia cari kedai mamak. Rindu mamak separuh nyawa sekarang ni tengah top ni di FB kan. Kita jumpa dengan buyer, kita ada face to face, okey, yang mana kita akan guide dia ya satu persatu. Okey. However, norma baru ni kan, tahu je lah bila ada membabitkan COVID ni, kita pun improvise kan. Segala benda pun dah jadi norma baru yang mana kita kan ada to certain extent kita akan buat macam Zoom ni dengan kita punya klien. Kita akan ada orang cakap apa, kita akan buka slide yang sama. Okey, dan kita akan advise step by step proses dia. Okey, dah buat key in permohonan dan kita juga akan advise buyer. Okey, apakah dokumen-dokumen. Okey, buyer dah tahu tapi sebagai tanggungjawab kami Terus Jadi Services and Consultancy ni, kita nak bagi penerangan dan kita nak memastikan kita nak minimumkan ada apa-apa error. Kita akan bagi senarai dokumen-dokumen yang mohon kena prepare. Okey, nak dapatkan tanda tangan ketua jabatan. Okey, once dokumen tu dah ready, okey, kita akan arrangekan untuk collect dokumen tu daripada buyer. Ya, untuk makluman Coach Isaac dan juga rakan-rakan semua, Terus Jadi Services and Consultancy ni, kami ada dedicated wakil kami yang akan collect dokumen dengan buyer. Yang mana hari-hari kita ada 2 orang yang akan cover. Ya, kalau within Kelaberi ni kami ada 2 orang yang dedicated. Kalau di state-state lain, kami ada rakan associate kami close to 30 of us nationwide, ya, yang mana rakan-rakan boleh hubungi ya untuk buat urusan proses permohonan. Okey, once kita dah submit, kita dah collect dan kita submit by hand ke FBC, kita tunggulah proses-proses kelulusan letter offer semua, ya. Dan itu bila dah keluar letter offer, dan itu kita akan advise buyer untuk berurusan dengan pihak lawyer untuk proses matikan stamp dan so on and so on, insyaAllah. Okey, dah keluar kelulusan, buyer dah create acceptance dalam sistem. Okey, dah tanda tangan borang LO, dah matikan stamp semua. Mulalah proses, pihak LPSA akan membuat bayaran premium insurans kepada takaful operator yang dipilih oleh pemohon. Kalau dia ambil Takaful Malaysia, pihak LPSA akan bayar premium kepada Takaful Malaysia. Ya. Lepas tu secara automatik harta tersebut akan dicagarkan kepada lembaga. Dia sama juga kalau kita buat apply dengan bank, yang mana harta tu dicagarkan kepada bank. Lepas tu lepas dicagarkan, pihak BPSA akan mengeluarkan pembayaran kepada pihak pemaju. Dan untuk makluman, berbezanya dengan bank ni, FPSA tidak membuatkan proses tidak ada progress payment. Ya, right. Once dah start FPSA bayar kepada pemaju, so sampailah masa yang paling penting, iaitu potongan gaji untuk bayar pula kepada FPSA. So biasanya soalan yang kami akan terima lepas dia settle tanda tangan semua ni, kemudian tu nak tahu, Syah, bila kena bayar ni? Kan? Okey. Ini biasa ni berdasarkan pengalaman kami. Okey. Pemohon bukan pengalaman kami lah. Okey. Melalui apa dalam garis panduan yang diberi kepada yang ada dekat dalam website FPSA efektif Mac 2021 tu, kalau kita tengok pemotongan akan mula berjalan paling lewat selepas bulan ke-25 daripada tarikh approve. Bermakna paling lewat selepas 2 tahun approve barulah buat pemotongan gaji. Itu paling lewat. Paling awal bila? Paling awal bila LPPSA sudah mengeluarkan bayaran kepada pemaju sebanyak 95%. Ya, once dia dah bayar 95%, automatically next month tu akan berjalanlah potongan gaji dia sampailah habis, sampailah dia sampai habis tempoh. Dan so dekat sini kau tengok, kalau dia tak nak bayar, akan ada tindakan undang-undang, dan salah satu optionnya adalah dia gunakan bank untuk buat cover loan FPSA. Jika katakan ada proses berlaku, dia
berhenti kerja ke, diberhentikan ke, automatically akan ada penyelesaian pinjaman tu, mana PPSA akan berurusan dengan pihak bank yang akan bayar kepada PPSA bakinya. Okey. Lepas tu pemulangan dah settle semua, PPSA akan bagi dokumen semua dan pemulangan baki kredit dan tutup akaun. Basically inilah proses pembiayaan dia, yang mana rakan-rakan jangan risau, kami di Terus Jadi Services and Consultancy akan bersama-sama, literally berpegangan tangan dengan your punya pemohon, pembeli tanah dan pemohon FPSA untuk pastikan segala proses permohonan diorang dipermudahkan, insya-Allah. Kami tak boleh janji 100%, tapi kami akan bantu setakat yang kami boleh, ya, insya-Allah. Right. So next step, kita tengok jumlah kelaikan maksimum. Okey, kalau kita tengok dekat sini, maksimum seorang penjawat awam, okey, yang normal punya penjawat awam, dia boleh pergi 750,000. Walaupun gaji dia 15,000, 20,000, doktor ke pensyarah ke. So dia tanya, adalah pernah jadi tu, macam mana ni Cik Syah, kalau saya nak beli rumah harga 1 juta, saya boleh apply 750,000 je. Kan? Saya punya maksimum lagi 250,000, macam mana? Tak apa, jangan risau. Okey, kelebihan dia dengan PPSA ni, okey, kalau saya nak rumah harga 1 juta, kan, layak 750,000 je, okey, lagi 250,000 tu saya ada option. Sama ada saya boleh apply dengan bank, ataupun saya nak buat joint loan dengan pasangan saya. Kalau pasangan saya tak bekerja bank, kalau pasangan saya bukan penjawat awam, saya boleh apply dengan bank untuk top up balance loan tu. Tetapi pertama sekali, hanya 2 bank sahaja yang berdaftar dengan FPSA, panel FPSA, iaitu Bank Islam dan Bank Simpanan Nasional. Okey. Dan alhamdulillah, sejak kami dah berurusan dalam dalam proses perkhidmatan pinjaman perumahan sektor awam ni, kami dah mengenali beberapa lah dedicated banker daripada Bank Islam dan Bank Simpanan Nasional yang boleh bantu untuk proses dipanggil second charge, ya. Yang mana bank akan jadi second charge. Principal adalah FPSA. So saya sendiri boleh gunakan bank juga, ataupun saya boleh minta nama saya punya pasangan untuk apply bank loan, ya. So tak ada masalah, maksimum 750,000, lebih tu you boleh gunakan pasangan untuk top up loan, ataupun you boleh gunakan Bank Simpanan Nasional ataupun Bank Islam untuk top up loan tu. Cumanya bank dia ada rate dia sendiri dan dia ada proses-proses dia sendiri. Okey. Dan ingat nota, take note, pendapatan bersih adalah jumlah keseluruhan pendapatan bulanan pemohon seperti yang dikira oleh PPSA. Pendapatan bersih itu bukannya dekat dalam payslip tu kalau tengok ada gaji bersih, bukannya itu, ya. Sebab apa? Dalam sistem kalkulator PPSA ni dia ada allowance yang diambil kira sebagai pendapatan, dan dia ada potongan yang tidak diambil kira sebagai potongan. Nanti saya sentuh sikit kat situ. Potongan yang tak diambil kira sebagai potongan, macam mana tu? Nanti kita touch kat situ, ya. Sedangkan maksimum 750,000. Okey, syarat-syarat ni hanya apply untuk penjawat awam biasa, tapi tak terpakai kepada anggota pentadbiran persekutuan, ya, anggota pentadbiran negeri, adun, hakim mahkamah. Okey. Jadualkan hanya sebagai rujukan saja. Ya, itu paling penting, sebagai rujukan, ya. Yang betul punya actualnya bila kita masuk dalam sistem kalkulator, baru kita boleh dapat anggaran yang sebenar, insya-Allah. Okey. Ini tadi ni, potongan yang tak diambil kira sebagai potongan. Berapa benda itu? Pertama sekali, allowance tetap yang diambil kira. Okey, kalau tuan-tuan rakan-rakan yang ada sekarang ni, katakan ada payslip sendiri, ya, yang mana penjawat awam tengok kat payslip itu, dia ada imbuhan dia ada lah. Penjawat awam ni ada sampai boleh ada dapat 10, 11 jenis allowance pun ada. Banyak. Tetapi allowance tetap yang ambil kira, okey, biasalah ITKA, Imbuhan Tetap Khidmat Awam, ITK, Imbuhan Tetap Kerakyatan. Dia ada imbuhan tetap perumahan ataupun allowance perumahan wilayah. Dia ada imbuhan tetap jawatan. Dia ada allowance memangku. Kalau katakan guru sebagai guru, dia memangku jawatan sebagai guru besar, dia dapat allowance. Allowance tu pun dia ambil kira sebagai allowance tetap. Dan of course bantuan sara hidup. Okey, itu adalah allowance yang diambil kira sebagai allowance tetap. Maknanya lagi-lagi allowance lain, contohnya kalau macam tentera dia ada macam-macam, ada allowance tambahan dia. Macam polis pun dia ada allowance dia yang lain, macam penguasa. Itu semua tak diambil kira sebagai allowance tetap, ya, kan?
Lepas tu potongan wajib yang diambil kira, maknanya kat dalam sistem kalkulator tu dia ada tulis potongan wajib. Kita kena ambil potongan apa yang ambil kira bagi potongan wajib, iaitu kira BSP, perkeso, income tax, ada court order, ada bayaran penerimaan perumahan pertama, kalau ada gaji salary yang ada refund balik, itu sebagai potongan wajib yang diambil kira sebagai potongan. Maknanya kalau dekat potongan wajib tu kita letaklah amount potongan ini ya, sebagai kalau contohnya amount dia total 300, kita masukkan 300. Potongan lain yang tidak diambil kira oleh lembaga. Okey. Dekat payslip sebelah kanan tu dia ada zakat, dia adalah tabung haji, dia ada SB. Yang itu tidak diambil kira sebagai potongan. So that's why lah kalau gaji bersih tu kita tak boleh tengok dekat payslip tu je kita boleh tahu oh gaji bersih dia ada 70%. Nah itulah dia boleh apply sekian-sekian amount. Tak boleh dekat payslip kita tak boleh nak identify itulah amount dia ya. Kita kena masuk dalam sistem. Okey, rakan-rakan ya, tolong advise kita punya bakal-bakal pembeli juga ya supaya dia clear part tu. Nanti kita jangan orang cakap apa over promise pula. Jangan sebulan boleh beli rumah banglo lala dapat melayak untuk beli kondo je, marah pula dia nanti kan. Dia dah macam-macam harapan berbunga. So penting. Tapi kalau tak confident macam mana, fret not, insyaAllah Coach Azad ada, kami di Tu Jadi Services Konsultansi pun ada, kami boleh bantu untuk advice rakan-rakan semua berapakah anggaran ya, insyaAllah. Okey, ini adalah sedikitlah maklumat ya, contoh pengiraan kelaikan pembiayaan. Tetapi rakan-rakan, untuk memudahkan semua pihak, kita masukkan dalam sistem ya. Ini kita tengok tadi, payslip dekat mana kita tengok dia punya income dan juga dia punya deduction. Kalau tuan-tuan tengok, dia punya imbuhan tetap dia, allowance tetap dia 3 tu je, ITP, imbuhan tetap teman, imbuhan tetap kerajaan dan juga bantuan sara hidup. Allowance khas tu tak diambil kira. So dekat potongan pula, PCB, potongan cungan bulanan yang potongan tetap, ini income tax dan juga kalau ada pinjaman peribadi, potongan angkasa itu diambil kira sebagai potongan cukai bulanan tu diambil kira sebagai potongan tetap ya, potongan wajib. Potongan tak wajib pula adalah sebagai angkasa, pinjaman peribadi, itu adalah sebagai potongan wajib. Lembaga tamu haji dan zakat tidak diambil kira sebagai potongan. Dan nampak gaji bersih dekat situ 3,009, tapi yang actual fact dia punya gaji bersih sebenarnya kalau dalam sistem APPC lebih tinggi. Dan bila lebih tinggi tu dia punya kelaikan tu akan lebih tinggi, insya-Allah. Ya. So apa-apa pun jangan risau tuan, benda-benda tuan-tuan semua, rakan-rakan semua jangan risau, serahkan kepada Coach Azad atau kepada kami untuk bantu insya-Allah dalam proses pengiraan kelaikan. Ya. Alright, ini untuk anggota tentera, dia lebih complicated anggota tentera ni, ya. Anggota tentera ni bukan dia punya pengiraannya complicated, bukan complicated sebenarnya, dia bit technical. Dari segi pengiraan pun teknikal dan proses submission pun anggota tentera pun bit technical juga, ya. Tentang pengiraan kelaikan pembiayaan itu pun nampaklah dekat situ potongan wajib, mana yang income yang dikira. Alright. Since kita dah pergi pada anggota tentera ni, suka cerita kami just nak share sikit di Terus Jadi Services and Consultancy ni. Salah satu value added service kami adalah kepada especially kepada kita punya prajurit, rakan-rakan pada anggota tentera kita, pegawai-pegawai. Sebab apa, anggota tentera ni submission dia akan melalui jabatan dan ke Mindef. Daripada Mindef barulah pihak Mindef akan hantar ke APPC. Maknanya tidak ada kami di situ untuk bantu untuk submit ke APPC. Ya, maknanya kita tak ada buat macam biasa penjawat awam yang kami boleh collect dokumen, kami serahkan pada APPC. Untuk Mindef ni, Mindef sendiri akan beri kelulusan dan Mindef sendiri yang akan hantarkan ke APPC. So, di sini value added service kami benda ni mungkin nampak kecil tetapi sebenarnya dia penting untuk sesetengah orang. Kalau kami ada, apa yang kami praktis, kalau kami ada pemohon sendiri dia perlu turun ke Mindef, okey, untuk melalui proses interview dan kelulusan daripada Mindef. Kalau pemohon tu tidak dapat hadir di atas sebab-sebab urusan seri paduka baginda ataupun kecemasan, dia perlukan ada surat wakil, ya. Okey, ini kita ambil contoh kalau dia sendiri datang. Katakanlah pada hari Isnin dia nak datang ke Mindef untuk memenuhi proses interview. So apa servis, value added service kami adalah kami akan ada wakil kami di Mindef
untuk menyambut kedatangan anggota tentera tu di Mindef, dan bersama-sama diorang berpimpinan tangan ke sel perumahan dan temankan dia untuk melalui proses interview tu. Mungkin nampak macam alah itu pun nak teman ke anggota tentera, relax lah, dia orang duduk dalam hutan seorang-seorang pun okey je. Bukan, okey, rakan-rakan, kita tengok macam ni lah, kalau ada seorang ni dia daripada kampung, macam saya lah, saya ni asal kampung habis je belajar terus pergi masuk camp kan. Masuk camp pun duduk dalam hutan apa semua 6 bulan. Lepas masa tengah tu apply pula FPC kan. Adalah tim hari end datang bagi talk nak beli rumah di FPC, dah berminat. Tiba-tiba je kan, ada pula bulan depan kena datang ke Mindef. Saya ni dah daripada kampung kan, lepas tu terus masuk camp kampung juga, tiba-tiba nak pergi KL, pergi Mindef. Saya tak tahu apa-apa ni. Macam mana ni, menggigil saya ni. Apa benda nak go through proses interview semua ni. Apatah lagi. So, dekat situlah tu jadi services and constancy faham masalah rakan-rakan tentera ni. Sebab saya punya arwah bapa sini pun adalah bekas tentera. So, kita akan letakkan wakil kita sana dan sambut kedatangan dia supaya bila bersama-sama dengan kami ni dan kami akan tolong check segala dokumen on behalf, dia akan rasa relax sikit sebab dia kena go through proses interview kan, untuk apa orang cakap, untuk beri kelulusan, dan kami bersama dengan dia pergi ke sel perumahan, register apa semua kan. Dan alhamdulillah, insyaAllah kalau proses itu tak ada apa-apa, dapat kelulusan, habislah di situ. Tapi biasanya persetujuan kami semua di Terus Jadi Solution Consultancy ni, kita akan fitkan satu tarikh yang mana kami punya wakil ada kat situ dan kita kumpulkan semua rakan-rakan kami punya associate Terus Jadi punya perempuan yang akan pergi ke Mina, kita bagi satu date supaya semua bersama-sama di sana dan senang kita buat sekali one shot, settlekan semua. Dan itu adalah salah satu value added service kami so far kami masih lagi memerlukan, cuma time PKP ni Mindef pun tutup, so kita work from home saja ya rakan-rakan. Okay, next step, slide yang seterusnya bayaran balik pembiayaan tu tadi saya dah beritahu, tapi tak apa, kita beritahu balik semula kat dalam slide ni untuk menguatkan lagi. Jenis 1, 4 dan 5 ni biasa kalau jenis ini jenis subcon lah, subcon pula, subsales, iaitu kalau subsales bulan berikutnya selepas tarikh bila dia kena bayar tu, bulan berikutnya selepas tarikh bayaran pertama tanah dikeluarkan. Ini untuk subsales maknanya rumah dah ready. Jenis 2, 3, 6 dan 7 ni, ini kalau jenis 3 paling senang untuk under construction, kita boleh advise kepada kita punya pemohon bulan berikutnya sebab bayaran kemajuan 95% dikeluarkan oleh LPPSA kepada pemaju, ataupun bulan ke-25 dari tarikh kelulusan, ataupun mana-mana yang terdahulu. Maknanya maksimum dia pergi sampai 2 tahun, maknanya dia ada premium, dia ada holiday lah untuk bayar tu 2 tahun, bolehlah dia menabung dulu, ataupun selepas bulan berikutnya selepas 95% bayaran dikeluarkan oleh LPPSA. Untuk jenis 3 bill and sell ni kurang dibuat di Malaysia ni, tapi sebelum kalau ada untuk rumah bertanah sebab bayaran kemajuan 100% ataupun pada bulan ke-25 ini untuk under construction bill and sell tuan dan rumah bertingkat iaitu high rise, kondo ke rumah flat ke apa, selepas bayaran kemajuan 100% dikeluarkan ataupun pada bulan ke-37 daripada tarikh kelulusan, mana-mana yang terdahulu. Yang ini kalau under construction untuk jenis bill and sell ni selepas tahun yang ketiga barulah dia start buat pemotongan pembayaran. Ini kalau untuk bill and sell. Kalau jenis yang biasa under construction, dia jual dulu baru buat, lepas maksimum pada tahun yang kedua. Maksud tahun yang ketiga, bulan ke-25 baru start potongan. Untuk yang bill and sell, tahun dah masuk tahun bulan ke-37 maknanya 3 tahun dia relax. Itu potongan faedah pencen untuk pengajaran, borang 2 surat persetujuan, dan ini khusus untuk tunggakan ansuran bayaran balik sahaja. Ini untuk buat settle upon cakap dia punya full settlement kalau nak boleh buat dia kena gunakan borang 2. Okey. Dan sedikit lagi topik iaitu penambahbaikan dasar dan proses kerja LPPSA Alright, so kat sini maklumat baru dia tarikh akhir membuat permohonan untuk skim pencen. Of course, sebelum dia bersara, kami pernah handle 6 bulan sebelum bersara. Skim KWSP sebelum tamat perkhidmatan. So far untuk saya sendiri, saya tak pernah handle lagi kalau ada pemohon yang under KWSP yang ambil tamat perkhidmatan.
On experience wise, saya pernah handle direct untuk skim pencen dan rakan-rakan kami di Terjadian ni pun biasa dah berusaha untuk skim pencen ni. Okey, untuk additional dokumen yang diperlukan, of course OTP, option to purchase, okey, sales pro forma, draft perjanjian jual beli SPA. Ini ada penambahan. Untuk ubah suai pula boleh dipohon tanpa menunggu tempoh minimal 5 tahun daripada pembelian pertama. Okey, maknanya selepas kalau katakan dia dah beli tanah untuk buat rumah, the moment dia dah masuk je, dah bagilah katakan 3 bulan ataupun 6 bulan selepas potongan berjalan tu, dia boleh apply dah untuk loan untuk buat rumah pula. Ya. Sebelum ni tak boleh langsung. Sebelum ni lepas 5 tahun proses pembayaran potongan pertama tu dah berjalan, barulah dia boleh apply loan untuk buat rumah. Lama tu tanah tu dah naik, lalang apa semua baru boleh dia apply loan. Saya sedar pokok durian pun dah naik separuh dah. Kan kalau 5 tahun nak tunggu. So penambahbaikan dia buat lebih basic, kalau 3 bulan ke 6 bulan lepas approve pun dah start buat pemotongan, dah boleh apply dah untuk apply loan untuk buat rumah. Alright, so next apa lagi penambahbaikan dasar dan proses kerja. Penjualan hartanah di antara suami isteri tidak dibenarkan. Ini yang lama. So apakah penambahbaikan ni? Penjualan hartanah di antara suami isteri dibenarkan. Ya. Maknanya ini lebih teknikal, kita akan advise kalau kita ada pemohon yang macam tu. Tetapi kalau untuk rakan yang mana yang perlukan maklumat lebih lanjut, macam yang saya beritahu pada awal sesi tadi, boleh rujuk kepada garis panduan LPPSA, insyaAllah. Lepas tu penambahbaikan apa lagi? Pembiayaan hartanah lengah awam. Pembiayaan yang hanya digunakan bagi hartanah dilong oleh LPPSA sebelum ni. Tapi sekarang ni mana-mana saja rumah auction house yang Puan cakap yang mana-mana auction house boleh kita boleh beli rumah dah ya. Maknanya pemohon boleh beli rumah lelong yang dibuat oleh lelongan oleh auction house mana-mana private ya, dan juga of course dengan LPPSA juga. Sebelum ni, lepas tu pengeluaran wang pembiayaan sehingga 100% terlalu kepada penyempurnaan gadaian sebelum ni. Tapi penambahbaikan apa yang dibuat, pengeluaran wang pembiayaan sehingga 100% berdasarkan umur penyerahan. Ya. Okey. Dan last but not least, apa penambahbaikan lagi, bermula selepas bayaran kemajuan 100% dikeluarkan. Ini tentang potongan gaji dia. Ya. Untuk bil and sell. So penambahbaikan dia untuk bil and sell ni selepas bulan ke-30, maknanya bulan ke-37 dia baru start pemotongan berjalan ataupun 100% pembayaran. Yang penambahbaikan untuk bil and sell tu ya. So seperti apa sekali lagi saya beritahu, kalau nak clear tentang apa pembaruan dan penambahbaikan oleh LPPSA, kita boleh rujuk pada garis panduan LPPSA, insyaAllah. Okay, last but not least, inilah dia yang penting dia juga, urgent and important yang saya nak share rakan-rakan semua, yang part yang di mana salah satu kami punya value added service kepada pemohon LPPSA. So bila ada je pemohon tu dah berjaya buat proses submit dokumen kepada ketua jabatan dan dokumen dah ready untuk submit, so sudah jadi service and consultancy punya associate akan pergi collect proses senarai semak dokumen ni kita akan share pada pemohon selepas dia berjaya submit online. Ya, selepas dia berjaya submit online, dia kena prepare dokumen apa yang untuk kepada ketua jabatan dia, kita akan share dokumen-dokumen ni semua ni. Salah satunya yang paling penting surat edaran, of course, borang permohonan online, IC yang disahkan 2 salinan, slip gaji terkini yang disahkan, sebuah harga yuran guaman, ya, format LPPSA. Ini kalau fee yuran guaman tu dimasukkan dalam loan ya, macam saya cakap tadi, package LPPSA yang mana dia ada option sama dia nak masukkan yuran guaman atau tidak. Kalau dia tak nak masukkan yuran guaman dalam LPPSA, so tak perlulah masukkan sebuah harga sebagai salah satu daripada checklist dokumen. Draft SPA ataupun booking form ataupun sale pro forma. Okey, ada APDL, ada salinan untuk salinan CF, CCC, OC hanya untuk jenis satu rumah yang telah siap Dan dokumen tambahan kita boleh standby, bagus kalau untuk permohonan suami isteri joint loan dia ada sijil nikah ya. Kalau joint loan yang membabitkan anak juga dia ada IC pasangan ataupun untuk anak, IC anak. Kalau anggota polis of course lah dia punya ni surat pengesahan memilih skim pencen sekiranya si gaji masih ada potongan KWSP. Kes ni biasa tuan ya. Dalam payslip dia tiba-tiba ada KWSP. So apa yang kami di Terjadi ni akan buat, kami akan double check dengan buyer. Adakah cik ni skim KWSP ataupun pakai skim pencen?
Disebabkan kalau dalam government biasanya dia orang lambat update kat dalam sistem potongan gaji dia, maknanya yang itu sepatutnya dah jadi cukai pendapatan, bukannya under KWSP. Tapi kalau ada surat tu, kalau dia masih lagi dah pakai skim pencen tapi dia masih dalam payslip ada KWSP, kita minta surat ya. Itu pun dia kena sediakan sekali. Surat pelantikan dan pengesahan jika dia bukan dia bawa SPA dan kerajaan persekutuan, ya, itu dokumen tambahan yang mungkin diminta. Orang satu ini untuk kecuali kalau beli under construction, ya. Dan lepas tu penyakit bagi hutang ini of course lah kalau beli dengan second hand, beli rumah second hand, ya, kalau beli dengan second owner, right? So ini adalah senarai semak dokumen. Walau macam mana pun senarai semak ni kami akan berkongsi dengan pihak pemohon untuk dia prepare untuk hantar kepada ketua jabatan, ya. Biasanya inilah dokumen-dokumen standard yang LPC akan minta. Kalau ada dokumen-dokumen tambahan daripada LPC, itu mereka akan beritahu kelak semasa dalam proses permohonan kelulusan tu, yang mana pihak LPC alright. Sebelum saya akhirkan saya punya sesi perkongsian ni, Coach Azhar, saya nak serahkan kepada Coach Azhar juga, dan kalau ada apa Q&A, insyaAllah saya dan tu jadi sendiri sedia untuk menjawab, insyaAllah. Okey, terima kasih kepada Cik Syah atas perkongsian tadi. Saya ucapkan berbanyak-banyak setinggi-tinggi penghargaan lah kepada pihak Tulus Jadi atas kesudian untuk bersama-sama dengan saya. Kita keluarkan sekejap kalau Cik Syah tak keberatan, saya keluarkan nombor telefon Cik Syah. Boleh Cik Syah Boleh. Dan dalam masa yang sama tuan-tuan dan puan boleh masuk Telegram channel saya untuk dapatkan handout yang Cik Syah dah sediakan, yang dah sharekan kepada kita tadi, dan boleh go through balik kalau ada benda-benda yang termiss dan sebagainya, kita boleh baca baliklah handout tersebut. Okay, so yang saya dah kongsikan tadi tu, saya minta halalkan segala ilmu yang Cik Syah kongsikan tadi tu kepada semua. Harap semua dapat manfaat sikit sebanyaklah apa yang dah dikongsikan tadi. So itu saja daripada saya dan juga daripada Cik Syah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam.